Kalau pergi Kuala Kubu, tulis nama atas batu. Tapi bukan... Ni nak pergi mana ni? Kuala Kubu, tapi minggu depan kita pergi Tanjung Karang kan? Saya rasa semua tempat tu saya dah lawat dah. Dahsyat lawak kan. Dia anda pergi seluruh negara seluruh. Apa yang specialnya di Tanjung Karang? Saya suka dekat Selangor sebab dekat dengan kampung saya, sahabat berenam sebelah ayah. Di Tanjung Karang tu ada pelbagai tarikan yang ada, saya pasti. Dan kalau orang penduduk di Tanjung Karang ni ada banyak cerita lah. Dan salah satu pada yang kalau yang dekat dengan tu kan, kita boleh tahu roti canai pelangi. Roti canai pelangi tu. Saya suka chili crab lah dekat situ. Suka itu kalau ambil makanan seafood memang terbaik. Okey, tapi sebab apa kita bercakap tentang Tanjung Karang, kita akan bersiaran. Selamat Pagi Malaysia akan bersiaran di Tanjung Karang, Selangor pada tarikh yang akan diumumkan kemudian. Jadi jangan lupa untuk terus bersama-sama kami. Terima kasih pada pagi ini meluangkan hujung minggu anda di Selamat Pagi Malaysia. Sudah pasti di saluran TV1 Berita RTM dan juga di semua platform pensiman dalam talian Berita RTM dan juga RTM Malaysia. Ya, apa pun Assalamualaikum dan selamat pagi pada anda. Terima kasih memilih Selamat Pagi Malaysia sebagai tempat anda pada pagi ini. Dan pastinya garapan yang kita bawakan hari ini ada berkisar juga tentang belanjawan 2023 yang dibentangkan semalam lebih kurang 2 jam lebih mana telah pun dibentangkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan ini antara intisipatinya kalau kita boleh kongsikan bersama dengan anda, di mana peruntukan yang diberikan adalah sebanyak 388.1 bilion ringgit. Okey, apa yang disebutkan daripada 388.1 bilion ringgit untuk perbelanjaan mengurus dibagikan dengan 289.1 bilion ringgit pembangunan meningkat berbanding bajet 2023 sebelumnya yang diumumkan pada Oktober tahun lalu, dan juga dengan 2 bilion ringgit untuk simpanan luar jangka. Yang menarik perhatiannya adalah unjuran dan juga janji yang telah pun dimaktubkan di dalam belanjawan 2023 untuk mengurangkan defisit fiskal 2023 yang akan diunjur berkurang kepada 5%, dan juga untuk menjelang tahun 2025 defisit fiskal diunjurkan akan berkurang kepada 3.2% kepada KDNK. Ini menggambarkan belanjawan 2023 ini bukan hanya untuk pengurusan pembangunan dan juga mengurus, tetapi bagaimana ia juga adalah untuk memastikan agar suatu bajet ataupun belanjawan yang seimbang dan juga memenuhi aspirasi untuk memastikan agar perbelanjaan negara dapat diurus dengan baik. Ya, dan paling utama juga rumusan yang boleh berikan keseluruhannya berkaitan dengan belanjawan 2023 dengan membawakan tema membangun Malaysia Madani adalah cerminan prinsip pertanggungjawaban dan juga sistem nilai yang luhur yang mampu mendepani tantangan. Semalam kita banyak juga dengan perkataan yang macam mungkin kita sebagai dan juga antara lain juga kalau sebut pada tantangan tadi adalah bandingan imbangan lawan semasa termasuk tantangan ekonomi global yang syarat dengan ketidaktentuan, dan ada juga perkataan lain yang disebut sepertinya seperti purba sangka, dan juga ada perkataan-perkataan yang lain kita dengar semalam yang macam pasti ramai yang mencari apa maksudnya sebagainya. Di sebalik memanifestasikan perkataan-perkataan dan juga istilah-istilah ataupun terjemahan itu, elemen-elemen penting yang perlu diberikan perhatian dalam belanjawan 2023 sudah pasti dilihat oleh pihak masyarakat adalah berkenaan tentang ini ikhtiar ke-10 meminimum beban sara hidup dalam aspek keterjaminan makanan yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pengeluaran makanan tempatan, otomasi dan juga pendigitalan, dana 1 bilion ringgit disediakan melalui skim pembayaran agrofood untuk membantu meningkatkan produktiviti, melibatkan segala agensi iaitu Felda, Felkra, Risda dan agensi di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan untuk menyuburkan tanah-tanah terbiar berkeluasan 800 ekar untuk tanaman makanan. Jadi food security ataupun security makanan ini merupakan antara agenda yang diutamakan oleh pihak kerajaan perpaduan. Betul, dan selain itu juga 30 juta ringgit disediakan untuk kerjasama dengan beberapa kerajaan negeri bagi melaksanakan projek agro makanan ini, dan kita membawa juga mana intipati yang lain berkaitan dengan inisiatif pendapatan rakyat peruntukan 750 juta ringgit bantuan rakyat tersusah, mana bagi memastikan kesejahteraan rakyat secara keseluruhannya, mana usaha membantu 130,000 rakyat tersusah keluar dari belenggu kemiskinan diberi tumpuan menyeluruh, dan inisiatif pendapatan rakyat IPR dengan peruntukan 750 juta ringgit memperkenal pendekatan baru. Okey, ada juga yang bertanya bagaimana pula dengan peruntukan untuk Kementerian Belia dan Sukan dan juga dalam aspek pembangunan sukan. Kementerian Belia dan Sukan juga menyatakan ia tidak dianaktirikan dalam mana-mana sukan termasuk sukan elektronik untuk belanjawan 2023 ini, dan menurut kenyataan menterinya, peruntukan Kementerian menerusi belanjawan 2023 merangkumi semua jenis sukan secara sama rata demi memastikan kelangsungan pembangunan
pembangunan sukan negara. Dan untuk e-sukan, ia tidak ada aspek anak tiri dan juga dalam aspek pembangunan segala jenis sukan itu, ia menurut kepada kehendak dan juga keperluan semasa bagi pihak Kementerian Belia dan Sukan. Ya, kita juga ingin meninjau tentang perkembangan yang lain berkaitan dengan belanjawan 2023, martabatkan MA63 Mantap Infrastruktur Sabah dan Sarawak, di mana telah pun dinyatakan sejumlah besar yang diberikan kepada Sabah contohnya 6.5 bilion ringgit, Sarawak 5.6 bilion ringgit, mana keseluruhannya membabitkan kalau ikutkan perbandingan pada tahun 2022 ada 5.16 bilion ringgit, dan bagi Sarawak 5.9 bilion ringgit pada tahun ini berbanding 4.67 bilion ringgit pada tahun 2022. Peningkatan di situ mana turut difokuskan adalah projek jalan utama Sabah Sarawak, jalan di sempadan dan menaik taraf kompleks imigresen, custom dan kuarantin IQ di sempadan Sabah Sarawak dan Kalimantan. Susulan Nusantara akan menjadi bandar baru Kalimantan. Okey, ini penambahan sebanyak 1 bilion ringgit untuk menaik taraf bandar-bandar yang bersempadanan dengan ibu negara baharu Indonesia yang akan dipindahkan ke Kalimantan. Jadi satu inisiatif untuk memastikan agar impak dan juga dampak pembangunan itu akan dapat dinikmati oleh kawasan-kawasan yang berada bersebelahan dan bersepadanan dengan Kalimantan. Seterusnya juga inisiatif ini telah pun diumumkan untuk mereka yang berusia 40 hingga 54 tahun. Kerajaan menambah caruman simpanan KWSP untuk individu berusia dalam golongan dan juga kategori tersebut. RM500 akan dikreditkan kepada ahli yang disebutkan dengan simpanan kurang RM10,000 dalam akaun satu. Ya, dan manfaatnya akan diberi kepada 2 juta ahli KWSP melibatkan peruntukan hampir 1 bilion ringgit. Okey, baik, itu antara yang dapatannya yang menarik yang dibawakan melalui Belanjawan 2023. Kita juga ingin melihat reaksi daripada pelbagai pihak berkaitan dengan Belanjawan 2023. Sama-sama kita saksikan kembali lagi selepas ini.